Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke dalam siri Bual Bicara Borak Dahsyat. Saya mohon maaf di atas kekurangan kesilapan untuk hal teknikal pada malam ni. Biasalah kan, program-program live macam inilah antara kekangan-kekangan yang perlu kita hadapi. Jadi kita mohon maaf pada semua yang sedang menanti-nanti siri Bual Bicara pada malam ini. Dan saya mohon untuk semua yang sedang menyaksikan live, boleh like dan juga boleh kongsikan ke seberapa banyak platform media sosial yang anda ada, supaya kita dapat merungkai isu-isu yang begitu penting yang membelenggu negara dalam kebelakangan ini. Jadi untuk malam ini kita akan membincangkan topik Borak Dahsyat, iaitu Perikatan Nasional terdesak, Anwar Ibrahim dipenjara lagi. Satu persoalan yang akan membuka ruang perbincangan bersama panelis kita pada malam ini, iaitu yang pertama YB Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kapar dan juga Majlis Pimpinan Pusat Keadilan. Datuk. Ya, okey. Lambat sikit malam ni, Datuk. Ya. Masalah teknikal ni tidak dapat diselesaikan dengan segera. Disebabkan oleh itu human fault. Okey, terima kasih, Datuk. Yang seterusnya daripada Pasir Gudang kita bawa pada malam ni, Yang Berhormat Hassan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang, juga merupakan seorang peguam. Apa khabar, YB? Khabar baik. Suara jelas di sana ya? Jelas. Boleh dengar. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membincangkan berkenaan pelbagai perkara yang membawa kepada tajuk pada hari ini. Sudah pastinya ia akan menyentuh tentang apa yang disebut oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini berkenaan tentang usaha untuk menyiasat Datuk Seri Anwar kerana menghasut dan sebagainya. Sebelum kita pergi kepada topik perbincangan, ada baiknya kita menonton terlebih dahulu kita punya video ringkas yang disediakan. Kita saksikan sama-sama. Akan disiasat kerana menghasut dan menghasut rakyat dan mendesak Yang Di-Pertuan Agong. Pak Menteri baca kenyataan kita dan surat kita kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Apa yang kita sebut? Merayu, memohon, ihsan dan kebijaksanaan. Tak faham bahasa ke? Memohon, merayu itu meminta ihsan, kebijaksanaan, tuanku, menimbang. Ya. Apakah itu bunyi desakan? Apakah rakyat biasa? Jangan fikir ke saya sebagai ketua pembangkang. Rakyat, ya, tukang cuci, ya, barisan hadapan, pekerja biasa, tak boleh merayu kepada Yang Di-Pertuan Agong, meminta supaya mempengaruhi keadaan, memperbaiki keadaan, hal-hal yang kita tidak setuju. Apakah tanggungjawab rakyat mesti sokong semua tindakan kerajaan? Yang kita bantah itu keputusan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Itu pertama. Yang kedua, harus diingat bahawa yang bersetuju itu 114 orang tetap dan mungkin sampai 115. Maknanya majoriti ahli parlimen yang membuktikan Perikatan Nasional hilang majoriti. Sebab itu parlimen digantung. Sebab kalau diadakan parlimen yang menentang atau minta dikaji semula darurat dan terutamanya penggantungan parlimen itu. Itu isu ya, yang berkaitan, iaitu penggantungan parlimen itu majoriti. Jadi sepatutnya Menteri teliti hal ini. Tak payah ugut kita. Ya. Ugut. Undang-undang apa? Saya nak tanya, undang-undang apa dalam negara kita? Peraturan perlembagaan mana yang tidak membolehkan rakyat memohon ihsan, kebijaksanaan Yang Di-Pertuan Agong dalam apa-apa perkara pun? Okey, begitu ringkasan video yang telah ditayangkan berkenaan dengan kenyataan balas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi respon terhadap Menteri Dalam Negeri baru-baru ini. Jadi sebelum kita bercerita panjang, ini merupakan isu yang sangat penting kerana kalau kita melihat track record, trend yang berlaku itu, desakan demi desakan, tekanan demi tekanan,
ia akan membuka satu ruang untuk dijadikan mangsa sekali lagi Datuk Seri Anwar. Jadi sebelum kita bercerita yang itu, saya terlebih dahulu nak bertanya dengan isu semasa di setempat lu habis. Ya. Dengan keadaan penularan pandemik COVID-19 yang begitu tinggi dan saya juga dimaklumkan bahawa ada banyak kawasan perindustrian, kilang-kilang di dalam Parlimen Kapar dan sebagainya lah yang menjadikan antara punca penularan wabak dan sebagainya. Jadi untuk YB selaku ahli parlimen, apa inisiatif, apa usaha YB dalam membantu rakyat, dalam membantu masyarakat di Parlimen Kapar? Mungkin YB boleh kongsikan sebelum kita masuk tajuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang Saudara Omar bertanya tadi, apakah langkah yang saya ambil untuk dalam proses untuk membantu mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam COVID ini. Seperti mana yang kita aturkan, berperanankan kepada semua ketua-ketua kampung, ketua-ketua pengurusi penduduk taman-taman, bila mana mereka mendapat maklum ada saja orang yang terlibat positif COVID itu, kita akan terus memberikan bantuan makanan dan kita pastikan mereka-mereka yang positif COVID ini tidak akan dibiarkan begitu. Jadi kita akan hantar makanan, kita akan hantar barang-barangan untuk masak, untuk pastikan barang kering itu mereka dapat supaya tidak akan berlaku kelaparan dalam keluarga itu. Dan ini telah kita lakukan, saya rasa semua dalam kawasan Kapar ini terlibat secara langsung dan kita memberikan peranan bersama bagi mereka menjadi ketua-ketua kawasan setiap kampung dan taman. Tapi sekadar ringkas lah, ada inisiatif daripada kerajaan ke yang peruntukan YB ke apa daripada kerajaan persekutuan? Dapat ke YB? Tak ada. Persekutuan ni kalau bagi apa? Bajet parlimen pun dia bagi 50,000 je, boh. 50,000 untuk setahun. Sebagai seorang di parlimen yang dipilih oleh rakyat, hanya diperuntukkan 50,000. Saya tak tahulah macam mana Pak Hassan boleh survive dengan 50,000 tu. Tapi apa yang penting waktu ini ialah kita kena tolong. Macam mana sekalipun kita kena tolong. Kena cari jalan juga. Cari jalan macam mana sekalipun untuk kita nak membantu. Sebab kita dah bersumpah bahawa kita akan bertanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat dan tugas dan peranan itu telah kita pastikan bahawa ia terlaksana. Itu tidak boleh kompromi. Apa alasan sekalipun kita kena tolong. Jadi kerajaan persekutuan tidak membantu sebab mereka sibuk dengan dia punya untuk memperkukuhkan kekuatan dia untuk membuat program-program yang tak masuk akal. Jadi ini semua membazirkan uang rakyat, semua itu peranan dia. Peranan yang di bawah tu dia tak peduli. Ini yang kita kena pastikan bahawa mereka-mereka yang di bawah ini tidak dipinggirkan langsung. Ini yang kita kena laksanakan. Dan itu bukan sekadar khianat kepada mandat, khianat juga kepada rakyat. Ya. Rakyat yang terbeban. Dia sekali arus. Betul. Seperti itulah keadaan kaedah Perikatan Nasionalnya bobrok. Terima kasih YB Abdullah Sani. YB Datuk Abdullah Sani. Saya teruskan panjang juga soalan yang sama kepada YB Pak Hassan. Pak Hassan, macam mana dekat Pasir Gudang? Suasana lebih kurang macam kawasan Kapar juga, sebab di Pasir Gudang juga ada perindustrian, ada kawasan kampung, semi bandar. Dia bagaimana inisiatif dan juga usaha yang digerakkan oleh Pak Hassan selaku ahli parlimen? Silakan Pak Hassan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disebut tadi, Pasir Gudang adalah kawasan pekerja. Jadi sudah setahun ini masalah COVID di Pasir Gudang ini, ramai rakyat yang hilang kerja, yang menganggur, pendapatan berkurang. Jadi golongan yang kurang berada makin bertambah. Jadi secara ringkasnya, usaha yang saya dan kawan-kawan parlimen dan juga turun di bawah dalam Pasir Gudang, kita membantu rakyat ini, terutama soal makan. Jadi bantuan ini berterusan untuk pada golongan yang miskin ini, daripada PKP mereka pertama sampailah sekarang ini. Kita turun padang dan membantu rakyat ini.
Saya bersetuju dengan Datuk Abdullah tadi. Kita masalah berusaha dengan peruntukan yang terhad, sumber yang terhad pada rakyat ini, kita pasti mesti ditolong. Pak San, Ya. Pak San, ada macam YB tadi mengatakan dapat 50,000. Itu pun belum terima lagi YB. Belum. Belum terima. Pak San macam mana Pak San di Pasir Gudang? Dah ada dapat ke peruntukan kerajaan persekutuan? Untuk tahun ini tak ada lagi. Tak ada langsung Jadi yang ada tahun lepas tu kita jimat-jimat, jadi kita bantulah apa dia, terutama soal barang-barang dapur, beras, gula, minyak, itu yang kita bantulah kepada rakyat yang ada. Jadi kita berharap maknanya kerajaan yang sekarang apa tu bagilah peruntukan bukan untuk ahli parlimen tapi untuk rakyat. Kita ada jentera, ada network untuk membantu rakyat. Jadi kita harap bantuan ini kita dapat teruskan. Betul. Tapi walau apapun kita akan teruskan. Betul. Itu antara komitmen ahli-ahli parlimen, keadilan ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan untuk menggerakkan usaha membantu rakyat. Ya, itu antara kekangan-kekangan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga yang dihadapi sendiri oleh ahli parlimen. Jadi kita berbalik terus kepada tajuk perbincangan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak tanya dulu kepada Datuk Abdullah Sani, YB. Dalam keadaan hari ini, yang sering diganggu ni adalah Datuk Seri Anwar. Yang ditekan walaupun dia duduk dalam penjara. Yeah. Saya nak bertanya YB dari segi, YB dah selalu dengan beliau di parlimen dan juga dalam gerakan reformasi. Pelbagai usaha berterusan untuk mengganggu gerakan reformasi yang diketahui oleh Datuk Seri Anwar. YB melihat apa sebenarnya sepanjang YB kenal Datuk Seri Anwar, apa sebenarnya idealisme yang diketengahkan oleh Datuk Seri Anwar yang dilihat terlalu mengganggu gugat sesetengah pihak. Yalah, kalau kita nak kata soal keadilan, integriti, kesungguhan bantu rakyat, ramai juga ahli parlimen akan cakap benda yang sama. Tapi kenapa Datuk Seri Anwar jadi mangsa? YB. Yang pertama sekali ni, saya melihat susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia nak mewujudkan reform dalam membentuk satu wadah perjuangan yang baru dalam sistem yang saksama dan keadilan. Dan ini tidak memberikan keselesaan kepada mereka-mereka yang melihat bahawa Datuk Seri Anwar ini akan mengganggu-gugat nafsu sarakah mereka untuk mereka nak menghasilkan apa saja kebendaan material yang ada dalam genggaman mereka selagi mereka berkuasa. Dan apabila Datuk Seri diberikan tanggungjawab sebagai timbalan Perdana Menteri pada satu ketika dahulu dan beliau menjadi Menteri Keuangan, menuju kepada yang ditunjuk contohkan program sebelum ini telah pun dizahirkan oleh panel-panel yang memberikan apa sebenarnya yang ditakut sangatkan oleh pemimpin yang lain terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga kan ayahnya sendiri pun tidak boleh melepasi atas kroni yang terpalit dengan kepimpinan beliau. Begitu juga dengan keputusan-keputusan yang dibuat ini menjurus kepada orang yang benar-benar ada integriti. Sebagai contoh ni, bila dia memangku jawatan Perdana Menteri satu ketika dahulu pada tahun 1998, dia cadangkan di parlimen anti rasuah. BPR masa tu. BPR masa itu, dan memberikan ketakutan yang selalu mengerikan bagi pemimpin yang hidup mereka syarat dengan rasuah, syarat dengan jenayah. Inilah yang pemimpin yang ada yang dalam sekitar itu yang memberikan pemikiran untuk menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi mereka yang tidak ada rekod ataupun itizam ataupun hasrat hendak menjadi jutawan atau kaya raya atau menjadi orang yang maharaja lela, tetapi kelompok ini walaupun dia kecil kelompok, tetapi dia ada ruang untuk mereka ini bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang memberikan kesan buruk lagi ialah apabila pemimpin yang currently ini, yang ada waktu ini,
yang dilihat mempunyai rekod yang terlalu buruk. Mereka inilah yang takut sangat. Yang terlalu ngeri, yang memberikan serangan-serangan, mengupah orang untuk menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kita kena ingat, rakyat menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dicontohkan pada PRU yang ke-14. Dan kita mendapat majoriti popular vote dan juga kita mengawal kerusi Dewan. Ini adalah membuktikan apabila slogan kita, bila Mahathir Perdana Menteri, kemudian Anwar diberi pengampunan dan dia bertanding parlimen dan diberikan tanggungjawab itu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi Tun Mahathir ni melincah dia luar biasa hingga kan dia ada minta 2 tahun, 6 bulan, macam-macam. Jadi menidakkan perjanjian yang telah ditangani sendiri oleh parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan. Nah, ini contoh yang saya lihat di peringkat awal. Daripada tahun 98 sudah bermula episod menidakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana ketakutan mereka ini. Takut anak pinak mereka tak dapat berniaga, sahabat handai mereka, kroni mereka yang tidak membolehkan mereka bermaharajalela dalam urusan perniagaan. Ini yang memberikan kesan buruk yang menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai ke hari ini. So, kalau kita nak kata dari segi Datuk Seri Anwar, apa sebab dia? Dari segi ekonomi, kalau saya boleh petik, Datuk Seri Anwar merupakan pernah diiktiraf oleh Euromoney Magazine sebagai 4 Menteri Keuangan terbaik dunia pada tahun 1993. Ya. Dan juga pernah keluar dalam diiktiraf oleh The ASEAN of the Year oleh Asia Week Magazine pada tahun 98 sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia. Yeah, exactly. Itu sebab bila kita tengok anak-anak muda ni kena tengok sejarah silam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa dia telah mempamerkan kebolehan sebenar memimpin negara ini diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan saya tak nampak orang lain selain daripada beliau untuk menyelamatkan negara dan kita bina semua negara ni selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab beliau telah membuktikan kecemerlangan beliau. Dan wang ringgit bukan asas perjuangannya. Dan inilah yang kita lihat bahawa pemimpin inilah yang diiktiraf di peringkat antarabangsa yang boleh membantu dan membina semula negara ini. Sebab itu kalau kita tengok anak muda hari ini, saya minta cuba tengok sejarah chemistry Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejarah beliau yang telah memimpin negara dari segi keuangan yang begitu cermelang, yang diiktiraf oleh Perdana Menteri British masa itu Margaret Thatcher. Dia kata kalau boleh Anwar tu boleh dibelinya jadi Menteri Keuangan di UK. Dan inilah yang memberikan satu isyarat bahawa kehadiran Anwar itu memang amat diperlukan pada waktu itu. Terkecuali mereka yang menjadi penjenayah, yang merompak, menyamul, memunggah harta negara, itu menjadi busuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana integritinya. Okey, terima kasih YB. Sekarang masalah utama kita dalam negara adalah ekonomi. Ya. Kita nak memulihkan balik ekonomi, kita nak bawa balik semula ekonomi kita kepada landasan yang sepatutnya. Dan YB telah sebut, tapi YB daripada dulu memang dia dengan Datuk Seri Anwar lah. Ya. Kan? Daripada awal perjuangan. Tetapi dalam masa yang sama Datuk YB Hassan Karim. YB Hassan Karim dulu pernah tidak bersama dengan Datuk Seri Anwar. Pernah berada di satu pihak yang lain berbanding Datuk Seri Anwar. Dan kini telah bersama-sama daripada awal juga 98. Jadi untuk YB Hassan Karim, apa yang YB lihat? Apa istimewa sangat tokoh bernama Anwar Ibrahim ni? Terima kasih. Pada malam ini saya cerita sedikit. Saya kenal saudara Anwar Ibrahim ini sudah 50 tahun. Dia keluar Universiti Melaya selepas tamat pada tahun 71. Saya masuk Universiti Melaya. Habis sama satu universiti. Jadi sudah 50 tahun kenal dia. Dari jauh dan juga dari dekat. Saya melihat kepada kawan dan lawan, Anwar ini pendirian politiknya berdasarkan pada prinsip
politik yang berasaskan nilai-nilai yang baik, nilai yang positif. Anwar khususnya sekarang yang memimpin Pakatan Harapan menjadi presiden Parti Keadilan Rakyat, membawa politik tidak perkauman. Beliau membawa panji-panji bahawa negara kita ini boleh bina dengan dasar negara yang bukan perkauman. Ini dibuktikan. Pakatan Harapan ialah multiracial, gabungan parti berbagai kaum. Tetapi ingat, masa Anwar muda lagi, belum kahwin lagi waktu itu, dia memimpin ABIN, tetapi dia juga menjadi presiden Majlis Belia Malaysia. Artinya satu gabungan pelbagai kaum. Dan sekarang, mengapa musuh Anwar takut kepada dia? Sebenarnya mereka takut pendirian Anwar yang selalu menekankan tata kelola kerajaan yang baik, good governance, menentang rasuah. Berbelas tahun Anwar jadi kerajaan, kalau dia rasuah, takkanlah tak ada kes. Bawa kes rasuah. Anwar curi duit rakyat, Anwar curi duit kerajaan. Tak ada. Tak ada satu pokok kali balak yang Anwar curi. Mana ada tanah kerajaan, tanah negara yang Anwar selewengkan. Anwar tak curi saham kerajaan, saham rakyat. Jadi Anwar membawa satu kepimpinan yang berasaskan prinsip yang baik. Dan bukan itu saja, Anwar membawa ekonomi yang akan merapatkan jurang kaya miskin itu atasi. Jangan terlalu kaya sehingga wujud kemiskinan yang meluas. Jadi ini golongan yang takut akan perubahan dari segi ekonomi negara, institusi negara yang perlu direform. Bukan aja SPM, tetapi juga jabatan awam perlu direform, utamakan rakyat, demokrasi untuk rakyat. Jadi ini semua menimbulkan takutan kepada musuh Anwar. Jadi itulah yang timbul nak dihancurkan Anwar ini. Ada fitnah satu, fitnah dua. Dan yang sekarang saya nak bagi tahu kepada Mbah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, jangan angkuh, jangan sombong. Kita mahukan polis yang profesional. PDRM, polis di Raja Malaysia mesti profesional. Tak boleh menteri dalam negeri arahkan polis siasat sana, siasat sini. Ini tak berlaku dalam negara yang amal demokrasi, kerajaan awam. Yang menteri dalam negeri yang arah polis untuk siasat, untuk ambil tindakan pada lawan politiknya, pada ketua pembangkang. Ini menteri zaman Hitler, zaman Gestapo. Jadi sekarang tidak, Malaysia sebuah negara demokrasi. Sebab itulah kita mahu reform ini. Dan Anwar membawa perjuangan yang ada garis idealism. Bacalah apa yang disuarakan oleh Anwar di dalam deklarasi Permatang Pau. Dan juga prinsip-prinsip asas perjuangan keadilan rakyat. Artinya, untuk masa depan negara kita ini, pemimpin seperti Anwar sangat diperlukan. Saya tak pernah RM1 pun, 10 sen pun tidak dapat. Masa Anwar jadi menteri, jadi timbalan Perdana Menteri, maknanya
Kita tak rapat pun dengan dia, tapi kita hormati dia. Dan orang seperti Anwar ini perlu disokong. Sebab itulah saya sekarang berada bersama-sama untuk memastikan perjuangan Anwar Ibrahim ini dan kawan-kawan semua berjaya. InsyaAllah, saya yakin. Terima kasih. Hasan, apa yang YB Hassan Karim sebut tadi itu bukan sekadar falasi, itu bukan sekadar sebutan-sebutan saja YB. Kita boleh semak balik beberapa tahun. Sebab itu saya ulang awal tadi, saya kata masalah utama kita dari segi ekonomi. Masalah kos sara hidup. Tentang bagaimana negara dan juga rakyat dapat menghidupkan balik ekonomi, menghidupkan balik perniagaan. Kalau kita lihat bagaimana Datuk Seri Anwar sewaktu menjadi Menteri Kewangan, beberapa tahun kewangan negara pada ketika itu surplus. Ya. Makna kata pendapatan melebihi daripada perbelanjaan bertahun-tahun. 93-98. Betul. Punya lama tu. Dan itu boleh saya simpulkan kepada 3 perkara yang kita boleh katakan sikap pendirian Datuk Seri Anwar dari segi ilmu. Bagaimana beliau membaca, bagaimana beliau menghebohkan program-program ilmiah dan sebagainya, penubuhan universiti Islam dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua dari segi integriti. Bagaimana sewaktu beliau menjadi pemangku pada menteri BPR Datuk sebut tadi diangkat dia punya darjat BPR tu, Badan Pencegahan Rasuah. Dan yang ketiga tentang membantu orang miskin. Bagaimana beliau sama-sama, mungkin YB Hassan Karim pun tahu, sewaktu tragedi di Baling 74 ya. untuk petani-petani pada ketika itu antara perkara-perkara. Dan dalam konteks sekarang kita dah masuk kepada soalan yang berikutnya. YB Datuk Abdullah Sani, saya nak bertanya. Hampir setahun pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam Perikatan Nasional ni antaranya ada UMNO dan juga ada PAS. Ya. Dan 2 parti ini sewaktu menjadi pembangkang begitu berkeras tentang isu-isu yang melanda. Sebagai contoh, bukan isu pun, tapi itu telah dimainkan sebagai sentimen agama, dimainkan sebagai sentimen kaum. Seperti isu adib, isu pemandu mabuk, RUU 355. Tetapi semua ini sewaktu dah jadi kajian tak selesai pun sampai sekarang. Ya. Pada Disember, Menteri Dalam Negeri kata keputusan kes adib akan tahu dalam waktu terdekat. Nah, ini dah masuk bulan 2 dah tak selesai. Jadi saya nak bertanya kepada YB. Apa yang YB lihat? Isu tu semua tak selesai, tapi dalam masa yang sama nak disiasat Datuk Seri Anwar sampai menteri yang baru keluar hospital, kenyataan pertama dia untuk siasat Datuk Seri Anwar. YB, terlalu proaktif menteri ni. Ini yang jadi satu masalah besar dalam pentadbiran Perikatan Nasional ni. Keperluan sebelum ini bila menjadi pembangkang meretorikkan isu, bercakap Melayu Islam, sehingga dalam masa yang sama kita dapati banyak kelompongan dan juga banyak kelemahan yang berlaku dalam proses tahun ini. Saya melihat dari segi masalah sosial ekonomi yang begitu meruncing. Masalah isu akidah. Saya terkejut apabila nombor haram ni lah yang cabutan yang dia kata sebelum cabutan ni khas. Cabutan khas. Sebelum ni 8 kali Perikatan Pakatan Harapan mengurangkan kadar untuk tidak memberikan keaktifan daripada pemain-pemain nombor undian ni. Tetapi sekarang ni dah naik sampai 22 kali dalam masa setahun ini. Menunjukkan bahawa siapa yang jaga Melayu Islam sebenarnya ni. Yang duduk dalam tu pun PAS juga tu. Ya, PAS dalam juga. Yang RU35 yang dia kata dia kena dah laksanakan tiba-tiba menteri salah satu menteri dalam PAS kata kita kena study, kena panggil kena buat usrah, kena panggil dia punya pendakwa raya, kena panggil macam-macam dia nak panggil. Kenapa jadi begitu? Sebab dilihat bahawa kesungguhan mereka hanya sekadar meretorikkan isu macam kes adib. Apa yang Thomas cakap tu, kertas perturan dah dibuat, proceed je lah. Tapi sekarang tak berlaku begitu dah setahun. Jadi menunjukkan bahawa apa yang saya lihat waktu ini ialah Perikatan Nasional ni bukan saja gagal melaksanakan tugas mereka dengan janji-janji konon-konon Melayu Islam, tetapi mereka juga gagal memberikan imbuhan keselesaan kepada rakyat. Sebab itu dalam proses tahun kita tengok
pekerja-pekerja telah dibawa. Baru-baru ni dia Hyundai pula dah lari pergi ke Indonesia. 3,000 pekerja dah hilang. Padahal ketika itu Hyundai ni dia adalah ibu pejabat bagi Asia Pasifik. Ya. Keluar Lepas tu, habis semua pergi lari ke Indonesia. Begitu juga dengan syarikat-syarikat besar yang lain. Sebabnya ialah kegusaran syarikat-syarikat korporat besar ni ke atas kerajaan yang ada. Sebab tu kerajaan yang berintegriti ni amat-amat perlu. Hari ni kita tengok bila mana pelaburan asing sudah merudung jatuh sampai ke 68%. Dan Indonesia yang zaman lagi banyak yang kena COVID ni pun hanya 24%. Pertanda mengatakan bahawa Perikatan Nusrat di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni cukup mengerikan. Dan ianya memberikan isyarat bahawa keseluruhan pentadbiran, bukan saja Tan Sri Muhyiddin, Menteri MITI-nya buat apa? Sepatutnya dialah yang nak pastikan bahawa pelabur tu masuk dalam keadaan SOP yang mengizinkan syarikat bergerak secara proaktif. Dia tak berlaku begitu. Apa yang dia buat? Dia pergi Johor lah, pergi cuci surau lah. Apa punya tak tahu saya nak. Tak ada akan understand apa ni Perikatan Nasional punya kepimpinan waktu ni. Yang memberikan isyarat bahawa mereka langsung tidak fokus untuk membantu menyelesaikan masalah COVID. Tetapi yang kita dengar, Dewan 35 juta. Tiba-tiba datang, ini ya darurat yang saya, UiB Pak Hassan ni yang saya cukup takut ni. Digunakan sewenang-wenangnya. Dan tidak ada siapa yang boleh dibuat pemantauan. Sebab itu, dalam darurat ini adalah ruang yang terlalu besar. Tinggalkan nak buka siasatan Perdana Seri Anwar Ibrahim. Baru-baru keluar hospital. Dan nak buka semua habis. Semua yang menjadi penentang ataupun yang menjadi kegusaran mereka. Orang-orang ini. Itu sebab kita bersedia. Dan kita bak kata YB Pak Hassan Karim tadi itu saya setuju. Jangan sombong dan bongkak. Nak mengugut orang dengan menggunakan kuasa yang kamu ada. Kamu sedar tak? Kamu itu pun kuasa pengkhianatan. Dan rakyat akan berbalik untuk menguruskan pengkhianatan itu dihukum. Dan ini akan berlaku. Tetapi yang kita nak tengok pada hari ini ialah kesengsaraan rakyat dalam COVID setahun ini. Apa yang Perikatan Nasional buat. Saya tak nampak langsung dia punya proaktif membina untuk memastikan rakyat itu dapat diberikan keselesaan hidup. Sekarang ni kita tengok pengangguran sudah merengkat 1 juta lebih. Dan ini menggusarkan kita. Lepas tu dengar pula anak menantu pula. Saya diberitahu dalam laporan-laporan yang blogger yang mengatakan bahawa dapat pula projek 1.5 juta pekerja asing, pekerja tempatan dah kena buang. Nak tu sibuk dengan pekerja asing tu pasal apa? Nah, inilah yang saya nampak bahawa dia akan kaut apa yang ada, dia akan ambil apa yang terhidang sebab dia tahu bahawa darurat memberikan dia kuasa yang penuh. Dia macam hilang arah baby. Polisi pelik. Sekejap sekarang ni cakap satu benda yang lain. Hari ni pula Perdana Menteri cakap benda yang lain. Lama-lama rakyat jadi biol lah. Ada satu pula, dia punya syarat, dia kata satu keluarga pula, dia kata tak boleh, dibolehkan dalam keluarga itu dibuatkan program. Dan yang luar memang tak mari keluarga dia. Tapi dalam program rumah tu, dibuat program dalam rumah tu, tak payah sebut program lah. Ini melunggukkan keluarga. Apa punya, saya pun tak tahu tenging apalah perikatan. Benar, dia cakap macam ni, sekejap cakap macam ni, bangang. Saya pun jadi pening dengan keadaan dengan syarat-syarat yang dikenakan baru-baru ni SOP ni. Jadi gila dia buatnya. Dia jadi tak tahu kehala benda-benda macam tu. Jadi berkait dengan apa yang YB sebut berkenaan dengan seorang menteri ni, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bagi yang tertanya-tanya, Menteri Dalam Negeri. Dalam konteks ini, beliau nampak begitu bersungguh untuk menyatakan bahawa siasatan masih disegerakan. Kan? Itu perkara je. Tapi saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Hassan Karim, YB Pak Hassan. Dalam perkara ini, pertama ada dua perkara. Satu perkara yang diangkat adalah berkenaan darurat. Itu satu. Yang kedua berkenaan tentang penggantungan sidang parlimen. Itu yang kedua. Jadi dalam konteks darurat itu, ahli-ahli Datuk Seri Anwar mengetuai majoriti ahli parlimen menghantar surat memohon ihsan, memohon belas
Yang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk mempertimbangkan kembali darurat itu, menamatkan darurat itu. Itu pertama. Yang keduanya juga dilakukan usaha untuk memfailkan kes di mahkamah bagi perkara ini. Ini adalah dua perkara yang dilihat secara perlembagaannya teratur. Tapi adakah dua perkara ini dikira melalui saluran perundangan dikira sebagai menghasut, dikira sebagai khianat, Pak Hassan? Jawapan saya seperti ini. Kita bercakap bagi sebuah negara yang sepatutnya ditadbir oleh sebuah kerajaan demokratik yang ada mandat, bukan kerajaan yang dapat melalui proses dipanggil pintu belakang. Satu perkara yang nak disebut iaitu apabila ahli parlimen, iaitu ahli Dewan Rakyat, selepas menang pilihan raya, dia setiap orang mesti mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Rakyat yang dipilih oleh rakyat. Sumpah itu tidaklah panjang sangat, tetapi inti partinya ialah setiap ahli Dewan Rakyat mestilah dikehendaki untuk mempertahankan perlembagaan negara. Artinya, ahli Dewan Rakyat atau disebut ahli parlimen mesti mempertahankan undang-undang tubuh negara, iaitu perlembagaan persekutuan. Dan saudara Anwar Ibrahim, dia ketua pembangkang. Ketua pembangkang, iaitu satu jawatan yang diiktiraf di dalam parlimen. Adalah tugas ketua pembangkang untuk merayu kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab negara kita ini bukan saja demokrasi berparlimen, tapi raya perlembagaan. Tidak salah untuk ahli parlimen, sebab dia dipilih oleh rakyat, bukan mendesak Yang di-Pertuan Agong, tetapi memohon, merayu. Saya termasuk ahli parlimen yang menyokong usaha ketua pembangkang itu. Kenapa mesti Datuk Seri Anwar Ibrahim saja nak disiasat? Kalau nak siasat semualah. Ada 114 orang ahli parlimen. Ada mungkin 115 orang ahli parlimen. Lebih daripada majoriti. Siasat semua. Cubalah. Seperti saudara Anwar sebut, surat warkah yang dihantar ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong itu, bahasanya cukup sopan, cukup tertib, cukup ikut budaya. Kita satu negara bangsa yang ada raja, maknanya memohon supaya raja pertimbangkan. Artinya, sekarang darurat satu perkara. Yang kedua, parlimen digantung. Jadi, kalau ahli parlimen tidak berbuat sesuatu, apa tugas ahli parlimen? Parlimen nak digantung. Adakah ketua pembangkang mesti tutup mulut, membisu saja? Adakah ahli-ahli parlimen yang lain juga membisu? Tentu tidak boleh. Kita dipilih oleh rakyat. Maknanya, kepada siapa kita nak mengadu? Kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab, parlimen itu apa? Parlimen ada 3 komponen. Yang pertama, Dewan Rakyat. Yang kedua, Dewan Negara. Dan yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Jadi, ketua pembangkang merayu. Disokong oleh ahli-ahli parlimen yang lain. Selama 114 orang. Atau mungkin 115 orang dengannya. Kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini bukan satu yang boleh dianggap sebagai hasutan.
kita ahli parlimen untuk menyokong saudara Anwar Ibrahim tu, kita tengok surat yang nak dihantar tu, warkah yang dihantar tu, kita setuju. Itu warkah yang cukup baik. Jadi kita hantar warkah itu kepada Jadi Togok merayu, sebab kita percaya kuasa agung boleh mengisytiharkan darurat. Jadi Tuan Agung juga ada kuasa budi bicaranya untuk menarik balik darurat. Itu kuasa yang ada dalam lembaga negara. Saya tidak mau bercakap panjang lebar tentang perkara ini. Takut nanti dianggap subjudis kerana ada permohonan-permohonan ahli parlimen. Ketua Pembangkang telah memfailkan ke mahkamah dan beberapa pihak yang lain juga memfailkan ke mahkamah untuk melakukan semakan kehakiman. Bukan kepada keputusan Jadi Tuan Agung itu, tetapi kepada Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin itu. Jadi perkara ini mungkin dengan ceritanya minggu depan akan bermula. Mahkamah hakim akan menilai permohonan-permohonan daripada ahli-ahli parlimen itu. Jadi kita serahkan kepada mahkamah, pada hakim memutuskannya. YB, saya nak bertanya sikit tentang perkara ini berkaitan juga kerana dalam proklamasi darurat dan juga kenyataan media yang dikeluarkan oleh Istana Negara tidak langsung menyebut supaya parlimen itu digantung. Tetapi kenyataan susulan daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin lah yang mengatakan bahawa parlimen itu digantung. Sedangkan parlimen ini adalah satu institusi yang berbeza antara eksekutif, legislatif, judiciary. Parlimen itu berada pada legislatif, tetapi Perdana Menteri itu sewenang-wenangnya menggantung parlimen itu, sedangkan Yang di-Pertuan Agong tidak menyuruh pun untuk menggantung parlimen. Bagaimana situasi ini pula, YB, Pak Hassan? Ya, pada 13 hari bulan Januari, peristiharan darurat atau proklamasi darurat itu diisytiharkan. Pada 15 hari bulan, 2 hari kemudian, telah diwakilkan emergency ordinance darurat, kuasa-kuasa perlu. Di dalam ordinance darurat, masa darurat tak dipanggil akta. Masa darurat dipanggil ordinance. Sebab akta diluluskan oleh parlimen. Tetapi ordinance diluluskan oleh kerajaan semasa darurat ini. Di dalam ordinance darurat inilah ada section-sectionnya, di situlah menyebut bahawa parlimen digantung, dewan-dewan undangan negeri di 13 negeri di Malaysia ini juga digantung. Jadi saya ingin menjelaskan secara umum saja, yaitu antara fakta yang difahamkan ke mahkamah oleh pihak-pihak seperti Ketua Pembangkang dan pihak-pihak yang lain, ialah kita mahkamah memutuskan sama ada ordinance darurat yang menggantung parlimen itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan atau tidak. Pada malam ini saya tidak nak jawab ya atau tidak. Itu bukan tugas saya. Kerana itu adalah tugas hakim. Hakim yang akan memutuskan pada minggu depan. Peringkat yang pertama iaitu peringkat dipanggil memohon kebenaran daripada mahkamah untuk adakan semakan hakiman terhadap keputusan Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai menteri. Cuma itulah. Sama ada pihakkan kerajaan darurat Mahyudin Yassin melalui ordinans darurat menggantung parlimen dan Dewan Undangan Negeri itu sah atau tidak di bawah perlembagaan persekutuan.
sekarang kita serah kepada pihak hakim dan mahkamah untuk memutuskannya. Itu jawab saya. Dan Karim tentang penjelasan itu. Sebab ramai tertanya, kenapa sampai begini sekali? Sebab hospital sentiasa ada beroperasi. Mahkamah pun beroperasi. Banyak pejabat-pejabat, kilang-kilang, supermarket, mall apa semua beroperasi. Tapi bila melibatkan parlimen, jadi isu sebegini. Jadi itu antara perkara Golf pun operasi. kan? Itu antara perkara-perkara yang menjadi isu yang jadi persoalan di kalangan rakyat. Kerana proses semak dan imbang itu dilihat cacat kebelakangan ini kerana parlimen tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya. YB, saya nak bertanya. Saya panjangkan soalan juga tentang kita sebut berkaitan perkara ini. Tekanan demi tekanan berkaitan dengan tajuk Datuk Seri Anwar mungkin ke penjara lagi ke? Sebab kita lihat tekanan demi tekanan ke belakang ini kepada Datuk Seri Anwar. Ya. Yeah. Dalam masa yang sama, itu satu hal lah. Dalam masa yang sama, dia kata kerajaan sedia ada juga dilihat peruntukan kepada ahli parlimen, peruntukan kepada wakil rakyat, terutama sekali pembangkang Pakatan Harapan itu tidak sampai. Ya. Yeah. Kata nak tolong rakyat untuk COVID. Yang bantuan sepatutnya tak sampai. Tapi dalam masa yang sama, Dewan 35 juta. Dewan saja lulus. Projek-projek mega lain berjalan. Ya. Dan dalam isu ini, kita nampak Jcom diwujudkan. Kita tak tahulah Jcom ramai ke tak tengok kita punya live malam ni kan. Tapi dalam situasi ini, adakah ini memberi satu isyarat, petanda bahawa PRU sebenarnya makin dekat? Itu yang umum tahu, simple je. Bila dia tekan satu pihak, dia nak persiapkan diri dia satu pihak. Jadi ini adalah acuan yang saya lihat ke arah untuk mengadakan pilihan raya dalam keadaan yang cukup segera. Ini sebenarnya benar-benar telah memberikan isyarat bahawa bila mana parti-parti yang tidak bersekumpulan dengan mereka tidak diberikan hak dan tidak diberikan peruntukan untuk membantu rakyat, dan atas sebab untuk rakyat membenci kepimpinan itu sendiri atau wakil rakyat itu sendiri di sebelah pihak pembangkang. Jadi apa yang saya nampak ialah dia punya kegejolojohan dia tu, gelojohnya dia nak adakan pilihan raya dekat sangat ni. Pasal apa? Saya pun tak nampak sebenarnya. Yang kita nak tekan sekarang ialah kita nak selamatkan negara, kita nak berdepan dengan COVID ini, kita mestilah mempunyai persiapan yang cukup sempurna untuk kita kerangkakan bagaimana kita nak bantu rakyat. Tapi tidak berlaku begitu. Dalam segi pendidikan, dalam segi pekerjaan, dalam segi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, fakir miskin macam mana, pengangguran tu macam mana. Jadi saya tak nampak sebenarnya. Ini semua dilakukan tidak memfokus daripada bajet 2021 sehinggalah sekarang. Saya tak nampak dengan Menteri Kewangan cakapnya melalutnya, dengan menteri-mentinya tak ada fokus untuk masa depan, dengan Perdana Menterinya cakap sekejap hari ni lain, besok lain. Lepas itu satu lagi Baby, kalau kita nak cakap, dia sentiasa cuba memberi imej yang baik untuk persediaan pilihan raya, sebab Menteri Keuangan sentiasa kata kita akan, ekonomi kita dalam landasan yang sepatutnya untuk pulih. Tapi hakikatnya FDI jatuh teruk. Mana dia reti ke? Saya pun tak faham Menteri Keuangan ni. Menipu je kerja dia. Tapi apa yang saya nampak waktu ni ialah mereka nak cuba nak memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu diheret di penjara. Kemudian mereka bermaharajalela untuk membuat kerangka dan memastikan bahawa pilihan raya ini mengikut acuan mereka. Saya nampak begitu. Dan ianya memang begitu. Dan apa yang saya nampak, rakyat hari ini tidak penting bagi mereka. Tidak penting. Sebab itu mereka tak fokus untuk COVID-19 ni. Kalau betul-betul dia orang nak memikirkan keadaan rakyat, yang pertama tu, vaksin itu sendiri pun mesti diatasi dengan keadaannya segera untuk semua 33 juta rakyat itu dapat manfaat daripada itu. Dan dia tidak boleh nak test trial lah, macam-macam lah dia nak buat untuk itu ni. Dia tak pakai lagi dah soal tu. Soal sekarang, nak selamatkan rakyat Malaysia atau tidak? Itu yang penting. Dan saya tak nampak pun.
Saya tak nampak ada menteri cakap bulan 1, ada bulan 2, ada bulan 3, ada bulan 8. Apa punya cerita ni? Lagi satu menteri cakap, lain. Satu menteri cakap, dia lain. Perdana Menteri cakap pun lain. Jadi hancur bucai negara ni lah. Hancur. Dan ini yang saya nampak ketakutan rakyat di bawah ni. Dari segi kalau kita cakap soal pilihan raya, kita seboleh-boleh tak nak. Tapi dari segi pendekatan Pakatan Harapan dan juga keadilan, bagaimana YB untuk pilihan raya ni? Saya ikhlas sebab saya cakap secara jujur. Pakatan Harapan bersedia bila-bila masa. Tetapi Pakatan Harapan selalu pegang pada prinsip rakyat wajib diberikan kepentingan keutamaan. Dan kesihatan rakyat negara ini perlu kita bina semula, barulah kita memikirkan pilihan raya. Ini, tapi kalau nak kata pilihan sekarang, kita dah berlapang dada. Kita bersedia, jentera kita dah siap. Dan kita tahu di mana tempat-tempat strategi yang kita buat dalam keadaan yang cukup. Jentera kita bersedia untuk bila-bila masa. Tetapi barang diingat, rakyat itu memerlukan fokus bantuan yang keterlaluan luar biasa. Dan kita kena fokus itu untuk memastikan negara ini, rakyat ini dapat diselamatkan daripada COVID-19 dan juga kemederuman ekonomi yang meruncing pada hari ini yang keterlaluan yang tidak boleh dinafi dan dimaafkan. Itu antara masalah yang sedang dihadapi sebab dia sibuk. Sebab hari ini punya kenyataan media, perutusan, orang kata Tan Sri Muhyiddin ni bapa perutusan negara. Yang kita katakan kan. Sebab yang disebut hari ni, dia sibuk cakap selepas habis COVID nak buat pilihan raya. Selepas habis COVID nak buat pilihan raya. Sedangkan apa jaminan hadirin yang sedang menyaksikan live pada malam ini juga boleh memikirkan. Apa jaminan bahawa jika pilihan raya berlaku, situasi pembahagian kursi ni tidak akan jadi lagi seperti hari ni. Yeah. Tak ada jaminan. Kan? Jadi maka biarlah perkara ini jalan secara semula jadi. Mana yang ada majoriti, maka dialah perintah. Jadi dalam konteks ini, saya nak bertanya kepada YB Hassan Karim. YB Hassan Karim, majoriti ahli parlimen daripada UMNO juga pernah menyatakan bahawa parlimen perlu bersidang supaya proses semak dan imbang itu berjalan lancar. Sekarang masalah PDPR. Kita tak tahu berapa ramai orang tak dapat laptop, kanak-kanak di luar sekolah, di luar bandar, pelajar sekolah tak dapat laptop dan sebagainya. Dekat mana ahli parlimen nak bertanya? Parlimen, tapi parlimen digantung. Tetapi dalam masa yang sama, ada segelintir rakyat yang terpengaruh dengan stigma begitu bahawa tak payahlah parlimen bersidang. Nanti kalau parlimen bersidang asyik bergaduh je ahli parlimen. Katanya sesetengah kecil yang terpengaruh ni. Jadi saya nak bertanya kepada Pak Hassan. Mungkin Pak Hassan boleh, YB Hassan Karim boleh berikan pencerahan tentang kesan besar jika parlimen itu terus digantung seperti hari ini. YB Hassan Karim. Ya, terima kasih Saudara Ubah. Secara mudahnya, parlimen ini adalah tempat untuk ahli-ahli parlimen daripada kerajaan, backbencher kerajaan dan juga pihak pembangkang untuk bertanya kepada kerajaan, pada menteri-menteri. Apa yang dipanggil proses semak dan imbang, check and balance itu ialah sesi pertanyaan-pertanyaan lisan di parlimen. Setiap hari bila parlimen bersidang, daripada pukul 10 sampai 11.30 pagi adalah soalan lisan ahli parlimen yang menteri mesti jawab. Dan pada setiap hari Selasa dan hari Khamis, 2 hari seminggu, daripada pukul 10 sampai pukul dalam masa 40 minit adalah dipanggil waktu pertanyaan menteri. Kalau parlimen bersidang sekarang, tentu ahli parlimen akan bertanya. Ingin penjelasan daripada menteri, Perdana Menteri. Kenapakah 35 juta itu nak diperuntukkan banner 3 dewan? Tidakkah itu patut lebih baik untuk beli laptop, komputer untuk pelajar miskin
Mungkin ada soalan macam itu. Kalau Parlimen bersidang, akan ditanya Perdana Menteri, adakah betul laporan-laporan yang mengatakan ada kontrak-kontrak yang melibatkan anak menantu Perdana Menteri? Adakah ini fitnah atau betul? Perdana Menteri kena jawab. Kalau Parlimen bersidang, banyak perkara adakah betul? Iaitu lalu tapi laju HSR Singapura ke Kuala Lumpur ini dibatalkan kerana ada soal-soal yang melibatkan tender dan sebagainya. Ada masalah-masalah yang melibatkan kroni-kroni tertentu dan sebagainya. Itu aktifnya. Jadi ini yang dalam keadaan sekarang akan ditanya, iaitu vaksin ini kenapa lambat? Kenapa sampai sekarang belum diterima? Sekolah katanya 26 Februari nanti. Dan akan ditanya, vaksin itu jenis apa? Bagaimana keberkesanannya? Adakah ada sampingan dan sebagainya? Menteri kena jawab. Akan ditanya, adakah mana-mana pihak yang akan mendapat untung daripada kontrak membawa vaksin ke Malaysia ini? Jadi, macam-macam perkara yang kerajaan kena jawab. Jadi, itu bukan yang ada kat Parlimen yang ada jerit-menjerit itu bukan setiap masa. Dan kita pun bukan setuju sangat perkara macam itu. Kita tak suka. Kita nak Parlimen itu masanya mesti digunakan dengan baik. Iaitu tindakan-tindakan yang bahasa-bahasa yang cemar, yang kurang sopan itu. Saya sendiri sebagai Parlimen menasihatkan kepada kedua-dua pihak dan kita jaga decorum. Tengoklah macam mahkamah kan, maknanya pihak lawyer berhujah, seorang bercakap, seorang duduk, seorang bangun, yang lain duduk. Jadi people kena hormat tidak macam ini. Okey, jadi bermaksud maknanya penting Parlimen ini bersidang untuk kerajaan dapat bertanggungjawab. Sebab kenapa? Kita dah luluskan, Parlimen dah luluskan belanjaan negara, 300 bilion akan dibelanjakan pada tahun 2021. Ini duit yang banyak. Jadi, siapa yang nak semak, siapa yang nak siasat, ialah ahli Parlimen. Dan akhir sekali, di Parlimen ada PAC, iaitu Jawatan Kuasa Khas Public Account, kira-kira wang negara. Dia bermesyuarat tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ada laporannya dibentangkan di Parlimen. Banyak rasuah. Dan yang penting nak disebutkan, negara kita sudah jatuh 6 tangga dalam persepsi rasuah ni. Keadaan 10 bulan, tak sampai setahun, rasuah di bawah kerajaan Muhyiddin ini makin teruk merundung. Jadi, itulah pentingnya Parlimen perlu dipulihkan semula. Terima kasih. Jadi berkait dengan ekonomi. Kalau kita sentuh tentang perkara ini, YB, kita dah masuk pusingan akhir. Laporan yang mengatakan bahawa pasaran saham kita, KLCI, ada laporan yang mengatakan bahawa KLCI antara paling tercorot dalam dunia. Ada kenyataan dikeluarkan setengah laporan. Memberi satu isyarat kuat bahawa keyakinan pelabur dalam dan luar negara sangat rendah pada hari ini. Oleh sebab itu, secara tak langsung, kita tak boleh terus jump to conclusion Tan Sri Muhyiddin.
Sebab yang memainkan peranan besar dalam hal ehwal ekonomi negara ni adalah Menteri Kanannya adalah Datuk Seri Azmin Ali. Ya. Namun, dalam konteks ni, Datuk Seri Azmin Ali dilihat sering berselindung di sebalik lelaki. Dan kali ini adalah Tan Sri Muhyiddin. Yang kena serang macam-macam Tan Sri Muhyiddin. Dia senyap kat belakang. Jadi, bagaimana YB lihat peranan dia? Sebab kalau nak kata hari ni, cerita Sheraton ke, pengkhianatan ke, dia adalah watak utama. Tapi sekarang dia macam main belakang, senyap je sekarang kan. Mungkin komen pada YB. Ya, ni masalah you tanya ni masalah pengkhianatan ni. Dia berterusan. Bila orang yang bertanggungjawab, yang sepatutnya duduk untuk memastikan negara ini mendapat sambutan dan keyakinan daripada negara-negara luar, terutama sekali pelabur, itu adalah description tanggungjawab yang tak boleh dikompromikan. Tetapi setakat setahun ini, sebelum ni dia Menteri Ekonomi. Saya tak nampak pun ekonomi Sama apa juga. yang dibawa pun. Saya tak nampak sebenarnya. Yang dia tahu semua ni untuk menguatkan politik personal dia, personality dia. Begitu juga bila dia jadi Menteri MITI. Berapa pelabur yang dia bawa ni, yang dalam negara ni untuk menampung keperluan pekerjaan dalam negara ni. Buktikan salah satu je. Dosa banyaklah. Satu bukti saya dia bawa pelabur ni. Yang kata dia hebat sangat ni. Hebat tak mana? Hebat menyusahkan rakyat lagi ada. Sebab langkah Sheraton lah berlaku dalam COVID. Hari ni apa berlaku? Sebelum langkah Sheraton tu, COVID-19 ni dia kawal selia oleh kawan dengan Dr. Zul tu dengan cukup baik. Dan lepas tu pula berlakulah kesesaraan bermulanya episod negara ini tidak diyakini langsung oleh pelabur. Saya nak beritahu, kita ni dah bukan saja tercorot, kita ni dah memang dah tak ada di hati pelabur. Dah luar negara punya orang dah tak nampak insani pada kita ni dah tak ada. Yang dia nampak adalah negara ni rosak dipimpin oleh mereka-mereka seperti inilah. Dia sepatutnya Menteri MITI ni buat kerja. Bukan melaluk sana buat. Ya, saya kadang bercakap pun susah, tak bercakap pun susah. Tapi itulah kenyataannya. Ni betul-betul bahasa utara panggil baral lah. Ni Menteri baral. Inilah ni. Yang apa nak buat? Kalau dah ada menteri itu, jahanam negara. Semua negara jahanam. Inilah dia ni. Ni kerja lain tak ada, kerja nak menyusahkan orang aja. Itulah. Yang sepatutnya dia ke depan. Bukan dia tak Sri Muhyiddin pada menteri. Tapi kalau semua dilonggok kat Sri Muhyiddin, tak betul juga. Yang menteri-menteri kanan, lagi menteri MITI lagi tu. Ini yang dikata dahsyat, luar biasa kebobrokan dia ni. Dia nak cakap lebih tak boleh lah. Saya tak kita, yalah ini nama pun tanggungjawab kan. Jadi kita bila tak dia tak ada fokus lah. Saya tengok dia tak ada fokus lah. Saya pun tak tahulah macam mana lah. Saya ada lah dulu pun saya kenal lah juga dia. Tapi sekarang ni saya tak kenal dia. Siapa dia ni. Tapi dia buat macam mana? Ya, kegagalan negara ini juga dipayungi oleh mereka-mereka ni. Yang seorang lagi tu keluar hospital je tu nak tangkap, nak buat. Buka catatan. Apa punya sial ni. Saya pun tak faham lah. Dia orang punya perangai ni. Bukan nak bina negara ni. Nak menyusahkan orang je. Nak guna kuasa menakutkan orang. Apa punya sial ni tak tahu dah. Jadi itu antara marah tu Amy sebab Azmin Ali. Ya, datang menjahanamkan negara. Kita fikir bukan kita ni, tuan-tuan dan perempuan di luar sana. Saya marah ni kerana dia melibatkan anak cucu kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, rakyat kita sekarang ini tengah susah. Yang ni nak sibuk buka kertas pendakwaan. Dia cari siasat sana, siasat sini. Yang gini pula, seorang lagi pula. Dia cari apa? Pastikan bawaan ini. Bagi jasa. Apa macam ni? Apa punya sial pun. Itu antara perkongsian daripada YB tentang isu yang berlaku. Dan lanjutan daripada kegagalan menteri itu, saya nak tanya kepada YB Hassan Karim. YB Hassan Karim pernah menyatakan tentang 4 teras utama yang menjadi bukti kegagalan Perikatan Nasional dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. YB sebut tentang pertama segi gagal menangani COVID, kemerosotan dalam Transparency International untuk indeks persepsi rasuah, rating pentarafan kedudukan kewangan negara juga jatuh, dan kemudian tentang obvious paling terang Tan Sri Muhyiddin dah tiada majoriti. Namun dalam perkara ini, kegagalan demi kegagalan yang telah YB tonjolkan itu dilihat masih berselindung di sebalik kuasa-kuasa tertentu. Mungkin ialah dari segi perundangan dan sebagainya sekarang darurat, mungkin pelbagai lah.
perkara yang cuba dibawa. Dalam konteks ini dan terbaru kenyataan pada petang tadi oleh Tan Sri Muhyiddin menyatakan bahawa kononnya ada ada pihak cuba melemparkan tohmahan kepada Yang di-Pertuan Agong berkaitan darurat ini. Seolah-olah dia nak berlindung. Jadi bila orang cerita pasal darurat, okey, tohmahan kepada Tuan Agong. Menyekat perkara ini. Mungkin ada perkara yang YB boleh simpulkan. YB Hassan Karim. Ya, terima kasih saudara Umar. Fakta menunjukkan Tan Sri Mahyudin ini memimpin sebuah kerajaan minoriti. Sebuah kerajaan minoriti. Dan ini jelas sekali apabila jumlah ahli parlimen yang bersetuju dengan Ketua Pembangkang Saudara Anwar Ibrahim untuk memohon estan Yang di-Pertuan Agong supaya parlimen dipulihkan, supaya darurat ditamatkan, jumlahnya lebih daripada majoriti. Yang simple sudah mencapai 114 atau 115 orang daripada PH dan juga daripada UMNO itu sendiri. Jadi Tan Sri Mahyudin ini kerajaan dia dapat bernafas nyawa-nyawikan kerana darurat ini. Tapi sampai bila rakyat kita dah biasa dengan sistem negara yang demokrasi, kerajaannya ada mandat, ada tauliah. Kita lihat di negara Itali juga mengalami pandemik yang serius. Perdana Menterinya telah gagal menangani masalah COVID itu, telah letak jawatan. Presiden Itali kemudian memanggil seorang tokoh bekas pemimpin Bank Eropah, kan, rakyat Itali yang memimpin Bank Eropah, EU, menjadi Perdana Menteri yang baru. Ini kita lihat satu contoh negara demokrasi yang telah matang, yaitu walaupun dalam waktu COVID ini Itali keadaannya lebih parah COVID-nya berbanding Malaysia, tetapi pertukaran Perdana Menteri berlaku. Presiden, Perdana Menteri yang lama yang melihat dia gagal, apabila dikritik memang betul faktanya gagal, cara seorang pemimpin yang ada maruah letak jawatan. Dia bukan sayangkan jawatannya, dia sayangkan negara Itali, rakyat Itali itu. Dan bagi peluang kepada Presiden melantik Perdana Menteri yang baru. Dan sepatutnya di Malaysia pun hal yang sama patut berlaku. Jadi waktu darurat ini juga Tan Sri Mahyudin, saya tidak ada masalah pribadi dengan dia. Kami sama-sama dari Johor. Kita kenal. Sama-sama kita jatuhkan BN dulu, kalahkan Najib. Sama-sama dalam PH. Sama-sama sahabat dalam PH. Dia jadi memimpin PH di Johor. Saya berada dalam kepimpinan PH di Johor sama-sama. Ini bukan masalah pribadi. Tetapi sebagai sahabat juga, Saudara Muhyiddin, Tan Sri Mahyudin, Anda sudah hilang majoriti. Silalah berundur. Dan ini bukan hasutan, ini fakta. Kita sayangkan rakyat ini, dan supaya ke bawah dulu Yang di-Pertuan Agong boleh memilih pemimpin yang lain. Berarti dalam waktu sekarang ini, peralihan pemimpin boleh berlaku. Artinya kalau kita menghadapi perang, ya sekarang ini perang melawan COVID. Di dalam perang yang melibatkan tentera, kalau jenderal itu bukan jenderal yang baik, yang menyebabkan kekalahan negara, mati ramai rakyat dan askar,
Pemimpin itu, jenderal itu mesti ditukar. Jadi sekarang ternyata kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Mahyudin telah gagal. Jadi pemimpin seperti ini perlu diganti. Kita mesti ada jenderal yang baru, ada nahoda yang baru. Barulah kapal kita dapat berlayar terus, tidak karam. Itu jawaban saya, saudara Umar moderator. Alright, terima kasih YB Hassan Karim di atas pencerahan itu menunjukkan bahawa ini yang disimpulkan. Kegagalan, 4 teras kegagalan Tan Sri Muhyiddin, tetapi diselindungkan dengan satu perkara yang seolah-olah apabila kita bercanggahnya, kita akan dilihat mengkhianati, kita akan dilihat menghasut dan sebagainya. Berselindung di sebalik perkara itu. Sebagai contoh yang baik, YB Hassan Karim telah menunjukkan tentang peranan Itali, tentang bagaimana peralihan kuasa antara Perdana Menteri yang telah berlaku di Itali. Ianya berlaku dan mungkin itu juga boleh dijadikan contoh pada Malaysia dalam menangani situasi ini. Kalau ada maruah. Kalau ada maruah, ha? InsyaAllah lah kita mengharapkan begitu. Sisa-sisa yang tertinggal. Datuk, antara isu lain, bila kita bicara soal Datuk Seri Anwar nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya, tekanan kepada Datuk Seri Anwar, antara orang yang paling mengigau sekali adalah Tun Mahathir. Ya. Kalau dulu kita nampak memang dia lawan Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Anwar pun lawan dia, tetapi bila dia keluar daripada bila dia dah bersama dalam parti PPBM ketika itu, sampai sanggup pergi ke mahkamah merayu untuk Datuk Seri Anwar, marilah bersama-sama minta maaf kepada Datuk Seri Anwar, minta maaf kepada keluarga sebagainya. Tapi kebelakangan ni lain tu nada. Nampak dilihat terlalu bercanggah dengan apa yang dia sebut sebelum ni. Ya, dalam konteks ini, sikap dia untuk terus menekan Datuk Seri Anwar tu dilihat masih ada serangan berterusan. Dalam masa yang sama, sampai satu tahap dia nak guna lagi logo amanah untuk masuk pilihan raya PRU 15. Namun masih ada sesetengah rakan komponen Pakatan Harapan yang dilihat agak lunak dengan pendirian Tun Mahathir. Jadi mungkin ada komen YB terhadap perkara ni. Jawapan dia niat kesumat dalam hati seseorang itu. Dia ada pada jawapan setelah dipamerkan perangai yang sebenar. Bila Tan Sri Tommy Thomas membicarakan soal apa yang berlaku dalam senario apabila berlaku di interim Perdana Menteri, sudah menunjukkan bahawa keikhlasan, kejujuran yang ditonjolkan sebelum ini untuk dia nak mengambil kuasa kembali daripada sokongan dari Anwar Ibrahim telah menunjukkan bahawa inilah manusia yang saya tak boleh nak kata apa lagi dah. Cukuplah saya katakan bahawa orang ini tidak berehatlah. Berehatlah. Cukuplah. Rakan-rakan yang menyokong dia tu terpulanglah. Tetapi bagi saya, apa yang berlaku dalam episod sekarang ni adalah berpunca daripada beliau. Enough is enough. Cukuplah. Cukuplah. Sudahlah apa yang dia lakukan. Kita nak move on. Kita nakkan kerajaan yang betul-betul committed untuk membina semula negara ni. Dah letih kita tengok panggil Datuk Tun Mahathir Mohamad. Letih. Jadi saya mintalah kawan-kawan pun sedarlah. Sebab antara kesan kalau kita lihat daripada kenyataan sebelum ni, masa dia Perdana Menteri pun dia kata manifesto bukan kitab suci lah dan sebagainya. Itu masalah dia. Memberi kesan buruk kepada Pakatan Harapan. Ya. Merosakkan. Itu pun tak faham lagi. Saya pun tak faham lah. Saya daripada dulu lagi pun, daripada awal pun dia memang tak seiring dengan dia. Sebab saya nampak fizikalnya dengan cara dia tu langsung tidak menjurus pada reform. Tak membina manifesto yang secara mutlaknya kita kena laksanakan. Itu janji kita. Janganlah jadi munafik. Macam-macam dia nak tarik. Dengan tariknya lawan kritikalnya, dengan pensionnya, macam-macam lah. Saya letih nak bercakap. Dengan BRIM-nya, dulu dipanggil BRIM, sekarang sara hidup, bantuan sara hidup tu. Itu pun dia nak tarik. Saya 7 juta pula tu, saya kata, ya Allah, peningnya masalah ni Perdana Menteri aku ni. Itu yang melunakkan lagi kebencian saya pada dia. Dan itu antara tindakan yang dilihat tidak selari dengan agenda reformasi yang cuba diketengahkan oleh Pakatan Harapan. Yang diketengahkan oleh Datuk Seri Anwar dan juga keadilan. Soalan terakhir saya kepada YB Hassan Karim sebelum kita penutup.
YB saya akui, YB antara seorang tokoh yang juga sama dengan Datuk Abdullah Sani, lantang bersuara apabila melihat sesuatu perkara bercanggah daripada prinsip kebenaran, bercanggah daripada perkara yang sepatutnya. Dalam konteks membina Malaysia baru, dalam konteks kita nak memulihkan kembali Malaysia yang telah terkesan daripada banyak perkara, ekonomi, pendidikan. Kalau kita tengok kebobrokan yang telah berlaku dalam pelbagai sektor. Sektor keuangan, sektor integriti juga, sektor pendidikan, kesejahteraan rakyat, perundangan dan juga sistem bernegara. Semua ini telah memberi kesan yang buruk. Jadi saya nak bertanya kepada YB Hassan Karim. What's next? Saranan YB Hassan Karim, what's next kepada kerajaan? Kerajaan kena buat apa sekarang? Dan rakyat pula, apa yang dicadangkan untuk rakyat laksanakan? YB? Tidak. Saya tidak mengharapkan kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Mahyudin Yassin ini dengan segerombolan menteri mereka itu untuk membuat membangunkan negara kita ini. Mereka ini adalah segerombolan ahli politik bankrupt dasar, tak ada prinsip, tak ada manifesto, sangat destruktif. Dan mereka ini, kerajaan yang ini penuh virus, penuh menghancurkan negara kita ini, tidak sehat. Jadi, saya percaya, cepat atau lambat, perkara ini boleh diselesaikan oleh rakyat sendiri. Rakyat akan memilih satu kerajaan yang baru. Dan saya tetap percaya bahawa Pakatan Harapan yang ada sekarang 3 parti. Keadilan, DAP dan Amanah. 3 parti. Dr. Mahathir ketepikan. Tinggalkan. Saya, kalau saudara Anwar dengar suara saya malam ini, tinggalkan Dr. Mahathir. Kita pun tak nak serang-serang sangat lagi lah. Kita pun hormat orang tua. Tapi cukup kita 3 ini. Keadilan, DAP, Amanah. Kita telah bekerja sama sejak Barisan Alternatif dulu. 20 tahun yang lebih. Kita telah bersama dalam Pakatan Rakyat. Kita sama dalam Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim bukanlah pemimpin yang sempurna. Dia bukan maksum. Dia manusia macam kita. Tetapi dialah harapan kita sekarang ini. Harapan rakyat. Dia faham tentang negara kita. Negara yang berbagai bangsa. Dan majoriti rakyatnya orang Melayu, Islam. Ada diversification iaitu kepelbagaian. Dia tahu bagaimana nak menguruskan dari segi budaya, dari segi perpaduan, dari segi isu-isu agama. Beliau di antara pemimpin yang ada sekarang ini yang boleh saya percaya insya-Allah bersedia untuk membangunkan negara kita keluar daripada politik toksik sekarang ini di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Anwar ini kita mesti sokong dalam pilihan raya ini. Insya Allah rakyat berbagai kaum, orang-orang Melayu, orang-orang Cina, orang India, orang-orang di Sabah, Kadazan, Dusun, orang Bajau, orang Dayak, semua sama-sama kita bangunkan semula negara kita ini sebagai sebuah negara bangsa. Dan pemimpin yang boleh kita percayai, boleh mengendalikan ini, saya tak nampak yang lain. Pada ketika ini, Anwar Ibrahim, dan dia bersedia. Dia seorang yang penyabar, seorang yang berhemah, seorang yang telah dibungkiri janji, tapi dia tetap tabah dan dia teruskan istiqamah dalam perjuangan ini. Tak ada orang lain yang saya nampak yang kesungguhan seperti ini. Jadi, sebab itulah
saya ingin melihat bahwa perjuangan kita ini untuk reform politik yang idealism untuk rakyat ini satu hari kita boleh capai. Dan saya percaya rakyat tahu apa bila sampai pilihan raya nanti untuk memilih antara permata atau kaca. Terima kasih. Terima kasih YB Hassan Karim. Itu antara penutup untuk siri yang telah kita laksanakan pada malam ini. Saya suka untuk YB sebut tadi bahawa kita kena keluar, kena tinggalkan politik toksik yang sedang melanda negara pada hari ini. Sebagai penutup, mulakan dengan YB Datuk Abdullah Sani. Seminit YB, penutup. Ya. Saya akhiri memohon pada rakyat Malaysia berdoa semoga dibukakan hijab, dibukakan lowongan, diberikan laluan mudah untuk kita selamatkan negara, untuk kita minta kepada Tuanku mempertimbangkan darurat dan memberikan memberikan ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara ini, semoga dapat negara ini diselamat dan dibina semula. Doa itu amat penting untuk rakyat Malaysia semua. Memohon supaya Allah SWT menyelamatkan kita daripada kerajaan yang penuh dengan kebobrokan ini. Sekian, terima kasih. Amin, insyaAllah. Terima kasih YB Datuk Abdullah Sani. Silakan, penutup seminit YB Hassan Karim. Sebagai penutupnya, saya percaya bahawa masa depan kita mesti bersikap positif. Maknanya masalah COVID ini kita dapat atasi. Masalah politik sekarang yang merosakkan ini, yang tidak ada kesahihan ini, akhirnya akan dapat kita selesaikan ini. Jadi pada penutupnya, saya kembali kepada basic, yaitu kita kembali kepada rakyat yang akan menentukan dalam pilihan raya yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada YB Hassan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang, juga merupakan seorang peguam, dan juga YB Datuk Abdullah Sani, Ahli Parlimen Kapar, juga merupakan Ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan. Saudara-saudara yang saya hargai sekalian, terima kasih terus menonton dan menyokong siri Bual Bicara, borak dahsyat yang kita bawakan oleh studio Jalan Kapar. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, rumusan rangkuman daripada kedua-dua panelis pada hari ini, kita mempunyai satu agenda yang lebih besar. Agenda reformasi memperbetulkan sistem-sistem yang dilihat agak ada kelompongan yang merosakkan negara. Dan seterusnya, tokoh yang kita nak ketengahkan itu siapa? Tokoh yang kita nak ketengahkan itulah Datuk Seri Anwar. Dia segani dunia, mempunyai track record yang baik, mempunyai satu iltizam yang jelas untuk mempunyai political will untuk memperbetulkan perkara ini dan mengembalikan Malaysia ke atas landasan yang sepatutnya. Dan ini bukan perkara baru, ini telah disebut sewaktu awal reformasi itu bergerak. In uridu illal islah mastata'. Itulah ayat pertama yang ada dalam deklarasi Permatang Pauh yang menjadi pegangan semua individu yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan reformasi. Jadi sampai situ saja, terus kongsikan sesi Bual Bicara ini kepada semua platform yang ada. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada siri yang mendatang dengan topik-topik yang lebih menarik dengan panelis-panelis yang lain lagi. Sekian, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.